Alright. So, seterusnya, hari ni kita akan sambung perbincangan kita untuk bab homeostasis. Okay, bab homeostasis ni antara bab yang akan keluar dalam UPS 3 nanti So, UPS 3 yang akan berlangsung pada hari Khamis ni, dah hantar poster kan. Okay, akan masuk 3 bab, gaseous exchange, transport, paling banyak soalan, dan homeostasis. Okay, so apa antara perkara yang you kena tahu kalau kita tengok yang lepas kita dah bincang tentang regulation of blood glucose level untuk dua keadaan hyperglycemia dan hypoglycemia. Okay, and then kita juga ada bincangkan tentang apa komponen yang terlibat dalam nak buat proses kawal atom. Okey, hampir sama dengan yang kita baru buat dalam eksperimen kita, melibatkan sensory neuron, motor neuron, okey, untuk hasilkan respon. Okey, so yang ni dah take note lah. Okey, so hari ni kita akan masuk berkaitan dengan kidney. Saya nak touch lebih kepada structure of kidney sahaja dulu. Okey, macam mana, yang mana kidney tu, yang mana, kat mana kedudukannya dan apa functional unit dekat dalam kidney yang sebenarnya orang kata uh, menjadi functional unit yang bekerja untuk badan kita. Okey, so kita akan tengok pada smart guide dulu. Okay. Ini buah pinggang you. Kidney is buah pinggang. Okay, kidney adalah homeostatic organ. Okay, that has function. Okay, function ini glamour untuk ditanya. Apa fungsi kidney kita? Okay, so fungsi kidney ada 3 yang utama. Excretion, maknanya dia buat rembesan. Tapi apa yang dia rembeskan? Removal of waste product of metabolism. So urine, okay, kidney ni lebih kepada urine lah. So apa yang ada dalam urine kita? Dalam urine kita adanya beberapa produk seperti urea, uric acid. Ini adalah bahan buangan daripada protein yang kita makan. Ataupun adalah daripada proses-proses lain. Urea, uric acid, creatinine. Okay? Ini antara bahan yang ada dan tak perlu oleh badan kita. Selain daripada ini, kita juga akan removekan toksin. Okey, ataupun apa-apa kan, macam daripada ubat yang kita makan, ada yang dah digunakan badan, baki-baki yang tak diperlukan oleh badan, residu-residu itu akan remove by our kidney melalui urine kita. So proses rembesan urine itu ialah proses excretion. Itu kegunaan kidney yang pertama. Okay, yang kedua, kidney jugalah yang akan buat osmoregulation of water content dalam badan you. So contoh, katalah hari tu you kurang minum air. Okay, bukan sekadar water, water dan juga solute. Okay, kalau hari tu kita banyak makan solute, contohnya sodium, makan garam, makan chicken dish, makan keropok yang ada banyak perasa-perasa, makan Maggi, kurang pula minum air. Cuba you tengok urine yang terhasil pada hari itu bagaimana. Kurang minum air, makan dan ambil banyak benda-benda masin, benda-benda yang ada solid gula dan sebagainya. Urine kita akan jadi kuantitinya sangat sedikit dan sangat pekat. Betul tak? Okey, manakala cuba bayangkan pada hari yang you tak makan benda-benda macam tu, you minum banyak air putih je. Urine you tiba-tiba warna macam air masak. Okey, dan you tahu tak? Okey, mari kita search something saya tak tahu, kita nilai urine kita. Urine color. You pernah tak tengok up to this color of urine? Okey. Mana you nak tengok? Mana yang lagi sarkastik sikit warna dia? Jahat kan, madam? Tak adalah semua ni adalah tone colour, madam. Urine saya tak ada pun tone colour. Dia depend pada keadaan kita. Yang ni macam ada apa kita kata? Ada maklumat-maklumat sekali. Line tak comel lah hari ni. Slow line. Okay. What does your urine colour tells you? Okay. Okay. So, madam kata yang tadi,
Contoh hari yang kita tak makan benda-benda yang manis, tak makan benda yang masin sangat dan kita minum air masak banyak. Macam orang-orang diet kan yang akan cukupkan kuantiti air putih dia tu sebanyak berat badan dia. Tak, salah ayat tu. Okey, untuk setiap 20 kg, 1 liter air. So berapa berat you? Berapa liter you kena minum sepatutnya? Kalau madam, kena 2 liter lebih. Setiap 20 kg, 1 liter. Itu kalau nak kurus betul lah. Dan tak payahlah. Air tu dah cukup dah. Tak payah minum air manis. InsyaAllah you boleh kurus. Okay, try lah. Bolehlah turun sekilo 2 lagi. Lagi 5, ada ini hari ke-16 kan puasa kan. Okay. Right. So, clear colour, excess water. Kalau putih betul ni, excess water lah terlebih. Kalau pale yellow, ini healthy. Healthy nah. Okay. Warna honey, dehydrated. Kalau warna honey. Kalau dark yellow, dia ada transparent yellow, normal. Pale yellow, healthy. So yang mana? Okay. Kalau fizzy, tahu tak fizzy tu apa? Cuba siapa pergi buang air kecil, tengok ada tak you all punya urine tu produce bubble. Yang bubble tu tak hilang. So kena pergi check. Mungkin you adalah orang yang ada masalah kidney di mana sepatutnya dekat kidney kita takkan ada protein. Tapi protein tu dah terkeluar ke dalam urine you. So dia menyebabkan penghasilan bubble. Itu first detector of masalah kidney. Okay. Okay, selain sakit pinggang dan sebagainya lah. Okay. So pernah tak? Ada siapa-siapa pernah sampai warna purple does not exist. Ini saja. Blue. Kalau blue, dia kata blue or green, rare genetic disease, bacteria of medication, food dye. Ni boleh jadi kadang-kadang disebabkan makanan punya synthetic colour ataupun artificial colour tu. Badan tak perlu, kita dah makan benda tu, banyak pewarna, dia buang. Kalau berterusan, mungkin ada masalah genetik. Okay, kalau pink or red, okay, sama ada you makan beetroot, blueberries, rub, benda yang memang ada pewarna ataupun dalam urine you ada darah. Urine dalam darah ni ada keadaan biasa. Contoh, kalau girls, okay, bila period kadang-kadang ada darah. Tapi dia taklah sampai urine kita warna ni kan. Sebab darah tu dari tempat lain. So, dia bercampur je dengan urine. That one tak apa. Tapi kalau urine you berdarah, yang ni kena hati-hati. Sebab darah pun antara komponen yang tak boleh terkeluar dalam urine. Ini yang kita nak belajar dalam bab ni. Dalam penghasilan urine, apa yang boleh ada dalam urine you? Apa yang tak boleh ada? Kalau ada, kenapa? Mesti ada masalah lah. Okay. So, kalau brown, severe dehydration. Ataupun you ada liver disease. Pernah ke brown macam ni? Kalau pernah, tapi sekali je tu mungkin you sangat-sangat dehydrated. Okay, kalau pergi buang air kecil pada pukul 6.30 petang pada hari you berpuasa, sometimes kita bolehlah dapat warna honey dan kuantiti dia sangat sedikit. Di mana sebab pada waktu tu seharian kita tak minum air kan. So, air yang ada dalam tubul kita ni telah dikembalikan ke darah. Jadi, urine yang ada dalam salur nefron itu je lah yang dibuang. Okay, sebab tu kalau kita puasa ni, kalau you perasan, selepas kita sahur, katalah habis pukul berapa? 5.40 lebih tu kan. Okay, nanti lepas subuh mesti kita akan rasa nak pergi toilet kalau you jenis minum banyak sikit air lah. Okay, and then tapi semakin ke tengah hari tu dah kurang dah proses tu. Okay, so inilah benda yang kita nak kaitkan dengan organ yang kita belajar hari ni, iaitu kidney. So, selain buang apa yang warna tadi boleh ditentukan juga oleh removal waste yang wujud dalam urine, yang tidak diserap balik oleh badan. Diserap balik oleh badan tu maknanya dia dah termasuk dalam salur kidney ni, dia pergi balik ke salur darah. Sebab tu struktur-struktur ni kita kena tahu siapa nama dia. Dia ada yang warna kelabu cair ni komponen kidney. Tapi dalam komponen kidney tu ada juga salur-salur yang warna kelabu gelap ni adalah salur darah. Nanti Madam akan hantar dekat grup kelas gambar yang berwarna. Dan kita kena tahulah nama-nama ini wajib tahu. Okay? Kelas 3 dia dah expert dah lah. Okay? Sebab Madam Sally dah ajar lukis sama-sama. Okay. So, selain osmoregulation, yang ketiga, fungsi kidney adalah untuk regulation of blood pH. Okay, pH kita ni ditentukan oleh kuantiti H+ yang ada dalam darah kita kan. Kita dah belajar carbon dioxide transport tu kan. Bila ada mengayon daripada H2O campur carbon dioxide.
dan dipecah jadi bicarbonate ion ada H+. Madam, H+ tu dah combine dengan hemoglobin. Kalaulah ada excess, kat mana kita boleh buang supaya pH darah tu boleh maintain. Okay, some of H+ ion ini akan dibuang. Okay, dalam kidney ni. Kita akan belajar nanti. So, 3 perkara ini adalah function. Okay, kalau ditanya function, you kena tahu. Ini 3 kata term utama dia. Yang belakang ni adalah penerangan. Okay, dari segi kidney. So, katalah kita ambil kidney, kita buat longitudinal section. Bukan cross kita potong, belah. Dan kita akan nampak struktur bahagian dalam dia ni begini. Okay, tak real madam. Okay, tak real. Okay, kita tengok warna dia. Apa maksud dark red? Kidney anatomy. Okay, so you akan nampak kidney anatomy, katalah kita ambil gambar ni lah. Okay, bila kita belah, dia akan ada bahagian macam border ni. Border kepada kidney ini dipanggil sebagai cortex. Warna dia biasanya cair. Berbanding bahagian dalam ni kan yang macam kita nampak bunga-bunga yang bersambung. Okay, urin yang dari kidney yang terhasil, dia akan keluar melalui struktur ureter. Bukan keluar untuk discharge dari body. Kalau discharge dari body, dia ada nama uretra. Ureter ni daripada kidney. Dari bawah kidney, salur yang nak bawa pergi ke pundi kencing kita tu namanya ureter. Okay, ada tak gambar salur-salur ni? Saya rasa buku kita ada tadi kan? Okay. Tak ada pula. Okay. So, ureter. So, yang saya nak tunjuk, cortex ini bahagian luar. Bahagian dalam ni dipanggil medulla. Dan biasanya bahagian medulla ini warna dia lebih gelap. Okay. Dan kalau you tengok ada arteri, renal artery. Dia ada renal vein yang bawa darah beroksigen masuk ke kidney dan darah tidak beroksigen keluar dari kidney. So, salur-salur ini akan berhubung dengan, nampak tak? Bila kita potong mana-mana bahagian, dalam ni ada tubul-tubul ini. Inilah yang kita panggil sebagai nephron. Inilah yang ada dalam buku you. So, better cari gambar yang lebih clear. Ni, macam ni kan, contoh. Ni dekat kawasan ini, adanya struktur-struktur ini dan salur-salur darah. Ini yang kita panggil sebagai nephron, sebagai subunit kepada kidney. Okey. So, you ada juga ni. So, nampak warna kelabu cair ni sebenarnya pink cair. Bahagian medulla yang bahagian dalam ini adalah warna dark red. It is dark red colour. Exists in pair of, dia ada 2 bean shape organ. So, organ ini adalah organ yang berbentuk macam bean shape. Berapa besar saiz you punya kidney? Okay, dia adalah sebesar genggaman tangan you. Okay, dan kedudukan dia dekat mana? You tak jumpa dia dekat bahagian depan perut you ni. Dia dekat bahagian belakang pinggang. Dan kedudukan dia satu tinggi, satu rendah. Sikit lah. Okay, dia ada satu tinggi, satu rendah. Okay, located in region of lower back of abdominal cavity. Maknanya bahagian belakang pinggang, bawah sikit daripada abdomen kita, perut kita. Itu bahagian pinggang. Sebab itulah bahagian yang you panggil pinggang tu, pinggang seluar, pinggang kain tu, kat situlah buah pinggang, kidney. Okay. Dan dia kata right kidney is slightly lower. Bahagian kanan slightly lower than left. Ini ada kaitan dengan untuk aliran tu nanti, untuk pressure dan sebagainya nanti. Okay. Dan you kena tahu in terms of flow of kidney ni, flow of urine dalam kidney. So, bila dari kidney, dia akan mengalir ke mana? Okay, inilah salur, madam buat warna biru salur yang keluar dari kidney ini yang madam sebut sebagai ureter. You boleh warnakan. Apa saja yang terhasil daripada dalam kidney tadi, dialirkan ke ureter. Dan ureter akan kumpulkan sementara urine you dekat, alamak tak nak warna ni. Okay, urinary bladder. Yang mana urinary bladder? Ni Okay. Dan urinary bladder ni dia ada terdiri daripada, kalau you ingat, simple cuboidal epithelial. So, dia adalah tisu yang membina gland. So, kalau dia stretch, itu yang kita rasa macam nak pergi toilet.
buang air kecil, tapi kita masih boleh hold. Sampailah stretch sangat, sebab dia memang ada keadaan itu. Okey. Dia boleh hold banyak liquids dekat sini, urinary bladder. Dan kalau urine keluar discharge melalui structure yang kita panggil urethra. Okey, urethra adalah salur kencing kita. Okey, urinary bladder pundi kencing. Sebelum tu dari kidney bersambung dengan struktur yang nak discharge urine ini, ureter. Okey, itu struktur. Dan region yang ada tadi adalah renal cortex, renal medulla. Ini yang kalau kita lukis, kan, renal medulla dia kat mana? Alamak, madam pun lupa. Renal medulla. Okey, cortex, medulla, pelvis. Pelvis ni yang tengah-tengah. Okey. So, let's say ini adalah salur ureter kita. Okey? Yang bawa keluar daripada kidney. So, dia bersambung dengan ada cabang-cabang macam ni. Okey, this is renal pelvis. Renal ni adalah nama bio kepada kidney. So, kalau macam hati, kita guna perkataan hepa. Hepa tu hati lah, hepatitis B. So, sakit hepatitis B tu berkait dengan organ hati. Kalau kidney, nama bio dia adalah renal. Okay. So, this is renal pelvis. Maknanya region ni. Okay, dan renal pelvis ini dia akan bersambung dengan kawasan yang macam dia ada macam daun-daun macam ni. Bahagian tengah kidney. So, bahagian ini lah yang kita panggil sebagai renal medulla. Dan bahagian luar ini yang kita panggil sebagai renal cortex. So, yang luar cortex, yang dalam medulla. Dan dia bersambung kepada renal pelvis dan pergi kepada ureter. Ini setiap satu kidney. Okay, minta maaf lah buruk sikit. 3 region ni kena tahu. Dan dia kata apa? Cortex outer region. Betul lah, paling luar. Okay, medulla inner region. Pelvis large urine collecting space. Dia dari sini, urine ini daripada setiap satu ni nanti akan mengalir ke sini, pergi kat renal pelvis dan upper part of ureter. Ini upper part of ureter lah ni. So ini kawasan renal pelvis dan alih kepada ureter, ureter akan pergi kepada urinary bladder. Okay. Each kidney juga akan supply with 2 main blood vessel. Ini kidney punya part. Dan akan ada blood vessel yang supply darah kepada kidney. So, sebab dekat kidney, nama dia adalah renal vein. So, kita tahu vein akan bawa kebanyakannya deoxygenated blood. Okay. Dan artery akan bawa oxygenated blood. Tapi, apa yang dia bawa together dengan dia? Okay, so of course lah yang masuk adalah melalui yang masuk dulu ke kidney adalah yang bawa oksigen sebab dia nak bagi oksigen pada kidney. Tapi darah yang dia bawa itu dia ada oksigen tapi darahnya adalah darah yang dirty blood daripada aorta. Okay, maknanya aorta kan ingat tak darah masuk kat jantung selepas daripada lung dia masuk pulmonary vein ke dalam jantung. Jantung akan pump. Left ventricle akan pump melalui aorta ke seluruh badan. So, dari aorta, dia akan masuk ke kidney melalui renal artery. Tapi darah tu ada oksigen, tapi dirty blood. Maknanya mungkin ada bahan toksin, urea tadi, uric acid, creatinine, okay, yang kita nak buang melalui urine. Dan bila darah tu dah difilter melalui proses nanti kita adalah proses tapisan ultrafiltration. Okay, masa tapis tu dah benda-benda nak buang dah masuk dah dalam salur kidney. Mana-mana yang okey akan masuk semula ke renal vein. Dan renal vein ini selain darah tak beroksigen sebab oksigen dah pergi pada kidney akan ada clean blood yang akan masuk semula ke jantung melalui posterior vena cava. Untuk pulangkanlah untuk dapat oksigen balik. Okay, so darah kita ni sentiasa cycle. Okay, ada yang tempat untuk ambil oksigen, ada tempat filter, benda-benda tak elok nak buang. So, it's occur every time selagi jantung you berpump.
Tapi dia tak boleh kerja sendirian. Okay, it have to work together. Jantung pumpkan, kidney filterkan. That's why kita belajar semua tu. Kita tahu lung hari tu tempat kita ambil oksigen dan sebagainya. So this is your life. Apa yang berlaku pada you hari-hari. Okay. So, sekarang ni mana duduk benda ni? Okay, ini yang kita nak kena tahu. Tadi kita tahu structure kidney. Dalam kidney ada berjuta benda ni. 1 to 2 million. Bukan duit nah. Nephron. Each kidney has 1 to 2 millions of nephron. Nephron yang mana? Nak kena warna ke? Okay, yang ni. Ni nephron. Gambar buku ni jahat. Sabar. Saya warnakan dulu. Yang warna kuning ni nephron. Ni semua ni. Ini yang kita nak kena pandai lukis. Kau tengok nama-nama dia apa. Okay. Sebenarnya, kalau dari segi kedudukan, conteng kat buku you. Saya hari ni tak pakai benda lain pun. Saya pakai nota supaya you boleh tulis. Kelas 3 ada lagi ke dengan saya? Masih saya nak tengok kelas 3. Ada lagi tak? Ada. Ramai ni. Kelas 3 bantu kita orang. Okay, sebenarnya dalam gambar ni, nampak tak dia ada nama Bowman capsule lah, proximal lah, apa benda. Which is the first part of nephron? Nephron ni terdiri daripada apa? Apa first part dia? Ni kan? Ni ke? Collecting duct ni ke nombor 1? Okay, tak The first part adalah Bowman capsule. Ini gambar terbalik tau. Sebab tu Madam suruh kau conteng kat buku kau sekarang. Bowman capsule ni, mangkuk ni. Yang dalam ni bukan Bowman capsule. Dalam ni glomerulus adalah blood capillary. So dia bukan nephron. Dia salur darah. Yang dalam ni, yang nampak jaring-jaring kat dalam ni, ini glomerulus. Tapi apa first part of nephron? Bowman capsule, mangkuk ni. Yang kedua, nampak tak berliku-liku ni? Nama dia proximal tubule. Atau nama yang lagi tepat adalah proximal convocation, convoluted tubule. Maksud convoluted adalah dia berliku-liku. Okay, berbanding dengan the next part adalah loop of Henle. Loop of Henle ni dia bentuk U. Tapi bila the first part dari ini, daripada proximal ini, cecair dia turun ke bawah. So, loop of Henle terdiri daripada 3, 1. Descending limb. Cecair akan turun dulu ke bawah. Dan cecair ini akan naik pula ke atas. So, 3.12 adalah ascending limb. Lengan yang naik ke atas ni pula. Sekarang ni belajar dulu nah. Sekejap lagi kita nak lukis nah. Saya ada sampai pukul 10 tau. So esok tak ada kelas. Esok saya tak buat kelas lah. Okay. Right. Okay. So entirely nama dia loop of Henle. So kalaulah cecair ni termasuk dalam mangkuk Bowman capsule, dia akan dialihkan dekat proximal convoluted tubule. Okay. Kenapa loop of Henle tak ada loop of convoluted Henle? Sebab dia tak berliku pun. Tak macam jalan ular kena palu pun. Dia U shape. Cuma dia ada different ketebalan dinding lah. Okay. And then, yang ni dia memang parat sini. Okay. And then, dia akan bertemu dengan nombor 4. Distal tubule. Atau nama distal ni pun berliku. Ni nampak loop of Henle next. Yang naik ascending limb akan bertemu dengan, nampak gambar ni pergi ke belakang. Okay. Distal ataupun nama panjang dia convoluted tubule. Dia bagi tahulah kan, kalau tak keluar dalam exam, kalau ikut Campbell memang kena ada convo ni. So kenalah. Dan barulah dia akan bagi the last part of nephron dipanggil sebagai collecting duct. Sebab tu saya kata gambar ni terbalik. Okay? Tapi together with this thing, kita ada salur darah yang ada oksigen dengan tak ada oksigen. Darah selalu ada oksigen, kita buat salur darahnya warna apa? Merah ke biru? Saya pun lupa. Ya, darah yang ada oksigen warna merah.
Okey. So, kalau you tengok salur darah ni, okey, glomerulus ni, ia sebenarnya separuh merah. Dia macam net light. Dia macam satu berbola net light. So, sebahagian akan warna merah. Bersambung dengan arteri lah. Ni arteri ni. Kalau korang ada pensel colour tak pun kejap lagi. Kau ambil pensel colour adik kau ke, siapa ke, tak pun pen ke, apa ke. Arteri ni maknanya dia bawa darah beroksigen. Betul tak? Ke madam ngepek? Betul. So maknanya daripada aorta hantar darah beroksigen. Pergi kepada arteri. Arteri mestilah ada struktur yang lebih kecil. Arteriol. Nampak tak? Arteri, dia ada arteriol. Afferent. Yang masuk bawa hantar oksigen kat dalam ni. Dan sebahagian lagi adalah yang dah bawa pula darah yang tidak beroksigen. Dan akan keluar darah tak beroksigen tadi melalui this one. Ada juga. Dan akhirnya nanti dia akan dialirkan keluar melalui renal vein. Ni darah tak beroksigen. Boleh masuk balik ke jantung. Okay, so ada dua ni lah. Tak naklah buat beria. Okay, so ini geng salur darah. So geng salur darah terdiri dari siapa? Bermula dalam mangkuk ni ada glomerulus. Tapi dia tak mula dari glomerulus. Aliran darah akan bermula daripada afferent arteriole yang cabang masuk glomerulus daripada renal artery. Arteriol ni. Tak nak bulatkan arteriol je. Kang kau salah sesat jalan kang. Okey, komponen yang kita akan cerita adalah afferent arteriole. Tak nak salah juga. Warna lain, salur darah akan pening. Afferent arteriole ni nombor 1. Dari afferent arteriole dia bercabang pergi ke glomerulus, salur darah yang duduk dekat dalam Bowman capsule. So ada buku Bowman capsule bergabung dengan glomerulus, salur darah dan juga mangkuk nefron. Ini yang dipanggil sebagai Malpighian body. Kau conteng je. Manalah tahu tak dia nak keluar. Dia ada satu lagi nama tapi saya tak ingat lah. Nanti saya ingatkan. Ada tak kelas Madam Sally ada tak Madam Sally sebut? Apa Saya lupa lah nama dia dalam buku korang ni tak ada. SDS nanti you memang ajar. Malpighian ni dia ada satu lagi nama lagi. Oh, dah ingat. Renal corpuscle. Ini maksudnya this one tambah this one. Salah satu nama sendiri-sendirilah. Satu salur darah, salur nefron. Okey, afferent pergi ke glomerulus. Ni salur darah. So, dari glomerulus ni, you perasan tak? Ada salur darah yang berpintal. Okey, sebenarnya benda ni dia terbahagi dua. Bahagian yang ada proximal, distal, sebahagian daripada... Kejap. Jahatnya buku kita tak ada garisan tu. Kan saya merepek. Nampak tak? Nefron ni, sebahagian dia adalah berada pada bahagian korteks. Di mana apa yang ada kat korteks? Nampak tak mangkuk ni? Proximal, distal dan sebahagian. Bahagian medula hanya ada U ni. Siapa nama U ni tadi? Siapa nama U ni? Ui, senyap sangat ni. Betul lah ni. Sekejap, saya... alamak. Lain pula yang padamnya. Okey, garisan ini memisahkan antara bahagian atas ni yang ada mangkuk, sebahagian collecting duct, proximal, distal ini adalah bahagian korteks. Maknanya kidney tadi, korteks tu kan? Ni korteks ni. Ini dia. Ini yang ada. Bahagian bawah ni yang biasanya ada loop of Henle and collecting duct ini adalah bahagian medula. Madam, apa yang medula kata ni? Bahagian ni tadi. Okay, yang kita cerita ni tadi. So, apa yang possible ada? Ini dia. Okay, so, adanya Bowman capsule, glomerulus dan bahagian salur darah dekat korteks. Sebab tu saya kena tahu yang bahagian korteks ni maknanya dekat-dekat dengan proximal, dengan distal, dekat ni ada salur darah kecil.
Okay, dia dipanggil sebagai peritubular capillary. Salur darah around yang atas, bahagian atas. Tapi around loop of Henle ni ada salur darah juga ni. Ni salur darah juga ni. Okey, ni yang biru, sorry. Ini yang biru. Darah tak bawa oksigen. Apa nama pula salur darah ni? Vasa recta ke macam? Ya, betul, pandai. So salur darah yang around loop of Henle namanya adalah vasa recta. So dari vasa recta ini barulah nanti dia pergi kepada vein ni. Okay, salah. Sorry. Dia pergi ni. Ni nombor 5. Efferent arteriole. Barulah pergi ke vein. Okay. Keluar daripada structure nephron ini adalah melalui efferent arteriole lah. Okay. Yang mana efferent ni? Ya. Salur ni. Yang dekat glomerulus ni. Dia naik balik. Nampak? Dia bercantum-cantum. Tapi nanti akan drain out pergi ke salur yang lebih besar. Okay, itu salur darah. Itu yang buruk kan. Syuntingan ni kan. Sekejap lagi kita lukis sama-sama. Sebab tu dalam nota kita, dia ada part of nephron. Dan juga, yang ni adalah blood vessel in nephron. Okay, cuma gambarnya sama. Sebab apa saya syunting gambar ni? Okay, sebab nanti you buatlah balik yang okey. So kalau part of nephron ini sahaja yang saya nomborkan tadi. Okey, macam mana nak lukis nephron? Okey, terdiri daripada this one. Sekejap lagi kita came up dan baca balik ciri-ciri setiap satu salur darah ini. Okey, jom lukis. Okey, so structure of nephron. Bukan neuron Neuron yang hantar saraf tu. Yang hantar impuls tu neuron. Dekat dalam kidney yang jadi salur untuk tempat buangan. Okay, tempat nak filter-filter. Tempat nak hasilkan urin. Nama je nephron. Ada berapa banyak nephron dalam kidney? 1-2 million. Very good. Banyak tapi apa komponen dia? Okay. Yang pertama, kalau you tengok dekat part of nephron kat buku tu, A adalah Bowman capsule. So macam mana nak lukis Bowman capsule? You lukis mangkuk. So this is the first part. Number 1. Okay, so apa number 1 ni? Tulis nama dia adalah BOW. Ini nak kena hantar ni kat JC sekejap lagi. Baik kau lukis. Bowman capsule. Nombor 1. Mangkuk ni je. Madam, tak payah ke lukis tadi yang tiba-tiba. Glomerulus tu kita lukis kat dalam. Tapi sekarang nak bagi faham nephron dulu. Okey. Yang kedua, nephron ini, ini yang sebenar lah ikut turutan. Yang gambar tadi kan bersilang-silang kan. Okey. Dia akan bersambung dengan nombor 2. Siapa nombor 2 tadi kita kata? Siapa nombor 2? Proximal tubule. Okay, proximal convoluted tubule. Dan proximal convoluted tubule ini anak-anak, dia lebih berliku-liku berbanding distal. Ini proximal. So, this part adalah nombor 2. Okay, it is proximal convoluted tubule. Kenapa tubule? Nampak tak? Bentuk dia ni macam salur pipe. Okay, kenapa convoluted? Sebab dia berliku-liku. Okay, part yang ketiga adalah apa? Bentuk U kan? U ni sebenarnya pada bahagian yang cecair turun ni, dia sama je saiz. Nipis. Tapi bila dia naik, this one, sebahagian ni dia akan lebih tebal sikit. Tak adalah tebal sangat. Dramatik kan, madam kan? Buruk. Kejap. Nak padam. Alamak. What am I doing? Okay, this one is proximal.
Okay. Loop of Henle kan bentuk U kan. Okay. Loop. L ni tak kisah huruf kecil. Tapi Henle ni mesti huruf besar. H. Jadi kalau mula ayat pakailah huruf besar. Okay. Dia bentuk U. This one dia nipis je. Oh, sorry. Nipis je. Ini yang kita kata 3, 1. Tapi bila dia naik, sebahagian tu nipis. Sebahagian lagi tu slightly lebih tebal. Okay, so ini adalah 3.32. So apa dia? So, kita bahagi pada 2, 3.1 dan 3.2. Okay, di mana 3.1 ini adalah descending limb. Okay, biasa kalau nak tulis ceritakan di mana nanti fluid yang mengalir ni dia akan mengalir ke bawah. Sebab dia asalnya daripada Bowman capsule, lalu kat proximal, dan dia akan turun descending limb of loop of Henle, barulah nanti dia akan naik pada structure ascending limb of loop of Henle. Boleh? Korang lukislah comel-comel sikit. Okey, dan loop of Henle akan bersambung dengan bahagian yang keempat. Dia berliku juga tapi tidak sebanyak proximal. Okey, bahagian ini adalah bahagian yang keempat. Apa nama dia? Okey, kat mana mana buat empat? Okey, ini adalah distal convoluted tubule. Okey, dan distal convoluted tubule akan bersambung dengan last part. Dia macam dahan kayu sikit. Ada cabang-cabang sikit. Okey, last part ini nombor 5. Inilah yang kita panggil sebagai sebagai apa? Collecting duct. Betul, collecting duct. So this is nephron. Kat mana nephron ni duduk? Katalah kita lukis sikit ni kita kat sini. Kan tadi kan kita kata ini adalah kita punya ureter. Kat sini tadi dia ada macam macam bercabang-cabang renal pelvis tu kan. Kalau madam boleh bayangkan lah. Okay, dan kita ada renal medulla kan. Okay, satu nephron ni, mangkuk ni kat sini, proximal kat sini, U tu dekat bahagian medulla, distal kat atas ni collecting duct. Satu sebahagian kat atas, sebahagian kat bawah. Itu maksudnya sebahagian akan berada di bahagian renal cortex, sebahagian lagi berada pada bahagian renal medulla. So kalau kat sini kita nak kena buat garisan, garisan dia lebih kurang kat sini lah. Okay, so yang ini adalah renal cortex. This one adalah renal medulla. Setakat ni boleh tak? Dapat tak lukis ni? Ini benda nak hantar ni sekejap lagi ni. Boleh? Ada 5 label penting pada nephron. Okay, so jom kita tengok sikit apa dia cakap tentang structure nephron ni. Okay, dia kata Bowman capsule tadi, korang tengoklah gambar korang, gambar madam dah tertutup kat situ kan. Okay, adalah double wall epithelium cup. Mangkuk tadi tu, dia double wall. Okay, that enclose the glomerulus. Tadi kan glomerulus tu salur darah. Kita tak lukis glomerulus. Mari kita lukis glomerulus supaya kau boleh bayangkan. Tapi ingat glomerulus bukan salur darah.
Bukan salur darah meripik. Bukan nephron. Okay, so glomerulus yang mana? Kat dalam ni. Kat dalam ni. Yang tadi Madam kata dia jaring-jaring kan. Okay, dia ada satu salur darah masuk ke nephron, satu salur darah keluar. Okay, saya tak buatlah beza warna So, yang dalam ini adalah glomerulus. Salah. Dia bukan nombor 1. Ni yang kita kata nombor 2. Darah akan originate daripada yang masuk ke dalam glomerulus dekat nephron ini adalah melalui, kita tak cerita renal artery, renal vein, itu yang bawa keluar betul-betul dari kidney yang besar ni. Okay, tapi yang untuk satu unit nephron ni, dia adalah daripada afferent. Salur darah arteri kecil kita panggil arteriol. Dah lalu kat sini, dan ada bahan-bahan yang dah terturas masuk ke dalam bowman kapsul ni nanti, dan darah ni akan dialihkan keluar dari glomerulus dekat part kidney ini melalui satu lagi salur darah kecil, arteri, yang kita panggil sebagai efferent. Arteriol. So, untuk satu unit nephron, yang hitam ni nephronnya, 3 ini geng blood vesselnya yang terlibat dalam penceritaan kita. So, itu yang dia cerita. Maknanya dalam bowman capsule ini, dia double wall. Okay, di mana dia kata epithelial cup that enclose the glomerulus. Maknanya bahagian double wall tu yang dia maksudkan ialah this one. Ini wall dalam, satu wall yang akan menghadap dengan glomerulus, dan dia akan ada beberapa ciri special dia. Itu kita nak cerita next class. Okay. So, glomerulus ni ada permukaan dalam, double membrane kan. Dia ada permukaan luar. Itu yang maksud double membrane. Bahagian dalam ni dia ada specialized cell. Nanti ada yang macam penyepit rambut girls tu. Penyepit yang gigi-gigi tu. Memegang glomerulus. Okay. So, dia sebenarnya taklah nampak ni 2D tau. Dia sebenarnya macam you ada letak penumbuk dalam mangkuk. Dia keseluruhan tu. Okay. So, dia double wall. Lagi notanya. Okay. Inner layer consists of podocyte. Bahagian dalam yang menghadap glomerulus tadi ada sel-sel podocyte. Podocyte ni sel dia kan bentuk macam ni. Macam gigi-gigi macam ni. Dan ada nukleus. Okay. So, sometimes podocyte ini dia gigi-gigi macam ni kan. Okay. Dan dia ada satu lagi podocyte. Macam ni. Tahu apa dia buat? Dia pegang salur darah glomerulus tu. Kalau kau tak conteng, habis. Okey, jap. Madam memang nak main lukis-lukis je ni. Nak kenalkan nama-nama pelik ni. Sebab hari Rabu baru saya akan ajar. Atau kalau saya rajin, saya buat video. Glomerulus. Ni glomerulus. Ini apa? Podocyte. So, podocyte ini adalah epithelial. Maknanya, lapisan pertama. Epithelial of bowman capsule tadi. Dia ada specialized. Inner, nampak? Inner layer of bowman capsule ada podocyte ni. So, dia pegang glomerulus. Okay, ada special things yang happen nanti. Untuk membolehkan proses ini berlaku dengan bagus. Okay, dan outer layer dia adalah simple squamous. Bahagian luar mangkuk tu simple squamous, dia nipis je. Yang bahagian yang penting adalah yang epithelial yang menghadap bowman capsule tu. Okay, yang kedua ialah proximal. Okay, proximal tadi, ingat ciri dia highly coil. Berbandingan distal, dia coil tapi tidak highly coil. Okay, sebab dekat situ adalah first part yang penting juga. Okay. So, dia terdiri daripada, kalau tadi this one adalah simple squamous, nipis. Okay, kalau yang ni dia terdiri daripada kebanyakan tubul ini semua adalah cuboidal epithelial cell. Cuboidal yang bentuk cube-cube dulu tu, kita belajar SEM 1 tu. Sel-sel yang kubus ni.
Dinding dia diperbuat dari epithelial cell. Satu layer tapi cuboidal. Dan ada banyak mitokondria. Kenapa? Ini akan bergantung kepada proses apa yang akan berlaku di situ. Okay, the inner surface is lined with microvilli. Okay, maknanya kan tubul kan. Ini tubul, katalah proximal tubul. Okay, bahagian dalam ni dia bentuk ni dan dia ada microvilli. Okay, microvilli kan dia continuous kan. Microvilli. Satu lagi apa? Cilia. Dia tak ada microvilli. Maknanya dinding dalam tu bentuk cuboidal dan ada microvilli. Dan biasa microvilli, siapa ingat? Kalau microvilli, apa fungsi dia? Berbanding dengan cilia dulu. This one adalah bahagian this one. Ini microvilli. Okay? Sebab mesti kat sini nanti akan berlaku proses reabsorption. Sebab bila ada microvilli, dia akan increase surface area untuk berlakunya proses reabsorption dekat tempat tu. Okay? So sepanjang dinding ni lah. Maknanya sepanjang proximal ni. Mana proximal ni? This one. Dia terdiri daripada bentuk cuboidal dan permukaan yang menghadap cecair tu ada microvilli. Itu maksudnya. Dan ada banyak mitokondria. Maknanya mesti akan berlaku proses yang melibatkan penggunaan ATP dekat kawasan ni. Ni kita baru belajar structure tau. Nanti kita belajar proses kena kaitkan. Okay, then loop of Henle. Bentuk dia macam hairpin tau. Saya cakap bentuk U. Bentuk hairpin tadi. Okay, composed of cortex and medulla. Itu yang madam kata tadi. Sebahagian dia salah sebenarnya. Dia sepatutnya kat sini kot. Okay, sebahagian berada di cortex, sebahagian berada di medulla. Kejap kita betulkan gambar kita. Okay. Di mana kalau descending limb, thin and thick segment. Ni thin and thick. Apa maksud dia? Mari kita betulkan gambar kita terus. Saya silap sikit. Saya buat ada tapi saya buat sikit sangat. Sekejap. Maknanya loop of Henle ni. Alamak. Mana tu halal lah Susah nak padam tu. Okey, jaya. Okey. So dia adalah kena sebahagian. Maknanya ada juga loop of Henle. Okay, yang ni ada tapi yang ni sekejap. Alamak, saya nak padam. Dia ada thick and thin lah. Ini yang thick ascending limb. Kalau descending dia tak penting sangat. Thick dengan thin tu. This one thin ascending limb ni ada kepentingan dia. Sebab dia ada ciri di mana apa bahan yang dia permeable untuk keluar dan masuk tu. Okay. So ni cortex dengan medulla masih sama lah. Cuma dia sepatutnya kena bawah sikit tadi. Okay. And distal. Distal ni sebenarnya kenapa nama dia ni proximal? Kenapa nama dia ni distal? Cikgu saya lah dulu dia kata distal tu datang dari perkataan distant. Maknanya dia jauh daripada Bowman capsule. So proses yang berlaku nanti sama, ada dua-dua, reabsorption, secretion, tapi distal ni jauh. Sebab tu distal. Dari perkataan distant. Kalau proximal ni dulu, cikgu saya kan dia cakap, tahu tak kalau kena tangkap basah dalam bahasa orang putih tu dipanggil apa? Dalam term, dalam berita. Lepas tu kita macam tercengang. Apa tangkap basah? Apa kaitannya dengan maknanya kalau orang kena tangkap berhaluat tu, apa berita akan report kalau dalam English? Kan dia kata close proximity sebab duduk dekat-dekat kan. So proximal tu maksudnya dekat. Dekat dengan siapa? Proximal tu dekat dengan Bowman capsule. Tapi distal ni kenapa distal? Sebab dia jauh dengan Bowman capsule. Itu origin nama tu lah. Proximal tangkap basah tu tak ada apa pun. Dia nak tahu tak, kita orang tahu tak maksud perkataan proximal tu. Proximal tu dekat. Okay. Kan susah-susah je letak proximal kan. Letak je lah apa. Kalau dekat apa. Distant jauh. Dekat apa dekat? Orang putih. Medium tak ingat. Ayo. Kita semua brain fog ke? Ketinggal medium seorang dengan kelas ni. Okay. So nanti kalau datang saya beritahu apatah dekat near distant near boleh lah. Okay, tapi tak proximal kita tak pakai near. Okay, away from glomerular capsule located on cortex. So dia terdiri dari cuboidal. Okay, inner surface is lined with few. Yang ni dia lebih few banyak ke sikit? A few sikit kan. Okay, dia kuantiti dia berbanding dengan proximal. Ciri sama.
ada microvilli tapi kurang berbanding dengan proximal. Sebab nanti kita akan tengok dari segi bahan yang keluar dan masuk dekat kawasan proximal dengan distal ni, dekat proximal lebih banyak berbanding dengan distal. Distal ni maknanya backup untuk pulangkan balik ataupun nak bagi apa-apa secretion untuk dibuang daripada darah. Okay, dan akhir sekali adalah bahagian collecting duct. So collecting duct pun dia sebenarnya daripada tisu cuboidal juga. Kidney that located on cortex and medulla. Dia ada bahagian cortex separuh, medulla separuh, sama macam lobe of Henle. Okay, tapi dia lagi ketara lah. Drain final filtrate. Okay, kenapa kita panggil urine to filtrate? Sebab sebenarnya dekat struktur kidney ni, apa benda yang akan berlaku ialah tapisan. Okay, dia akan berlaku tapisan. Struktur nefron ini akan filter darah yang lalu dekat glomerulus. Dan ada bahan yang akan terkeluar dari salur darah dekat glomerulus ini due to pressure masuk ke dalam Bowman capsule. Dan sepanjang laluan ini, kalaulah ada bahan yang masih diperlukan oleh darah yang terkeluar, bahan itu akan masuk semula ke salur-salur darah. Kalau salur darah tu dekat dengan proximal distal Bowman capsule yang berada pada bahagian cortex, dia dipanggil salur darah peritabular capillary. Maknanya around nephron ni ada salur darah. So kalau bahan yang dalam tubul tu dah terkeluar, tapi bahan tu diperlukan oleh badan, dia akan masuk balik dalam salur darah. Okey? Dia akan keluar dari tubul, masuk dalam salur darah. Tapi bahan-bahan yang masih berada dalam tubul, tubul means nephron lah, bermula dengan Bowman capsule, proximal, lobe of Henle, distal, semua tu collecting duct dipanggil filtrate. Itu benda-benda yang kalau stay sampailah ke collecting duct, itulah yang kita akan alihkan, filtrate. Bahan tapisan yang kita akan alihkan sebagai urine melalui renal pelvis dan ke ureter. Ureter barulah simpan sementara di urinary bladder. Okay. Manakala in terms of last part, blood vessel yang terlibat. Blood vessel saya tak nak lukis. Okay. Nanti dia jadi buruk dekat gambar tu. Okay. So apa yang terlibat? Renal artery, renal vein. Ini yang mula-mula. Itu adalah salur darah besar yang supply darah. Daripada aorta masuk melalui renal artery. Ini yang pertama. Tapi kalau pada struktur nefron, kita kaitkan dengan afferent dengan efferent sahaja. Renal artery ni yang blood enter kidney. Di mana dia merupakan oxygenated blood, tapi darah itu unfiltered and dirty blood. Itu yang penting you kena tahu. Manakala dah habis tapis-tapis semua, dah sampai collecting duct, darah yang dialih semula melalui efferent arteriole tadi akan masuk kepada renal vein. Di mana ni blood vessel yang drain out the deoxygenated blood dan clean blood. Ini dipanggil sebagai renal vein. Tapi ini adalah salur darah besar yang tadi kita tak lukis pun. Okay, tapi apa yang kita lukis bermula dengan tadi dekat struktur nefron. Arteri yang besar ini menjadi arteriol yang lebih kecil. Arteriol adalah salur darah arteri yang lebih kecil. Tapi bila masuk ke glomerulus, dia bermula dengan afferent arteriole. Okey, pergi ke glomerulus, ni efferent arteriole. Ini tiga tadi yang kita lukis. Mana gambar kita? Ni Sebab tak, saya fokus tadi tiga saja. Tiga ini saja. Tapi mana darah daripada afferent ni dapat? Dari renal artery. Efferent ini akan alihkan darah ke mana? Darah ke renal vein. Itu yang you kena tahu. Okay, salur-salur darah ni, apa dia punya specification? Yang ni function artery dengan function vein. Untuk tiga ini kita kena tahu. Each nephron receive one afferent arteriole. Nampak tak? Setiap satu ini, itu yang tadi kita kena lukis, satu afferent. Maknanya, kalau ada 1 ke 2 million nefron, ada 1 ke 2 million afferent arteriole dengan efferent. Sebab setiap satu nefron akan ada satu afferent, ada satu glomerulus dan satu efferent. Okay, one afferent. Dan dia akan divide into coil ball shape capillary network, dipanggil glomerulus. Dia bersambung dengan glomerulus ni macam struktur bulat, capillary bulat, yang dia ada network.
Ini describe. Dan yang ni penting. Berbanding dengan afferent ini berbanding dengan efferent, beza dia dekat mana adalah saiz kebesaran salur darah dia. Afferent adalah larger in diameter compared to efferent. Ini penting. Kalau kat sini dia kata narrow than efferent. Makna kata kalau madam lukis balik ya, dia salur darah yang ini lebih besar, ini glomerulus, ini mesti lebih kecil. So, macam mana you nak tahu siapa afferent siapa efferent? Kalau diameter lebih besar, this one adalah afferent. Arteriole. Bukan neuron Kalau diameter lebih kecil, larger diameter. Narrow in diameter. Ini adalah efferent. Dan apa yang kat tengah-tengah ni, yang ada ball light, network light, yang lebih nipis, inilah yang kita panggil sebagai entire structure. Glomerulus. So contoh, katalah jalan raya lah, 2 lane. Dari 2 lane, exit kampung tu terus masuk jalan denai-denai kampung. Dan jalan keluar daripada kampung tu 1 lane. Agak-agak jam tak kat tengah ni? Pressure tak kat tengah ni? Jam. So jam yang berlaku kat sini terhadap salur darah ini yang menyebabkan ada nanti darah dan komponen darah ini akan terkeluar. Disebabkan stres. Tak nak dah balik. Terkeluar sementara. Dan kalau dia terkeluar, dia pergi mana? Pergilah kat dalam mangkuk yang ada kat luar ni. Alamak, sorry. Mangkuk yang kat luar ni nama apa? Ya. So, keadaan ini nanti akan menyumbang pada proses yang kita nak belajar dalam next class. Akhir sekali, function of complex blood capillary. Kenapa ada kompleks? Dia jahat kat sini kan. Dia tak tulis pun. Nampak tak? Efferent arteriole branch into peritubular capillary. Bila darah dah terkeluar di sini, dia akan bersambung dengan peritubular capillary adalah yang around bahagian cortex atas, dan yang around loop of Henle dipanggil vasa recta. Tapi dia efferent yang keluar daripada glomerulus barulah bersambung ke situ-situ. Tapi jangan risau, dia takkan suruh you label, suruh you lukis pun dalam exam. Tapi labeling ini beza salur darah dengan nefron wajib tahu. Dan apa peranan salur darah? Dia sebenarnya supply oksigen je. It is to supply oksigen dengan nutrien. Sebab tu dia datang dari aorta tadi. Masuk melalui renal vein. Lepas tu masuk guna arteriole ini. Nak supply. And so that the loop can produce ATP element. Tapi dia akan take away salt, water daripada medula. Untuk dihantar pula. So ini function dia. Dan dalam next class, ini yang kita nak belajar macam mana urin dalam badan you dihasilkan melalui 3 proses ini dan akan berlaku pada different location of nephron. Ultrafiltration, reabsorption dan secretion. So setiap part itu ada proses-proses tertentu dan mungkin ada proses yang repeated, especially reabsorption dan secretion. So with that, itu sahaja perbincangan kita hari ini. Kita dah bincang tentang structure of nephron dan blood capillary around nephron dan struktur kidney dan juga struktur yang terlibat dalam penghasilan urin you. Sekejap saya